Selamat sejahtera kepada guru-guru dan para penonton. Saya Zici dari kumpulan 17. Topik yang akan kami bincangkan pada hari ini ialah amalgamasi. Sebelum kami bermula, izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya, iaitu Ivan, Zici iaitu saya, Gerald, Binlock, Zhiwei, Zhiyi, Adrina, Kentong, Suxian dan Elisa. Amalgamasi adalah konsep penggabungan atau penyatuan dua atau lebih entitas atau organisasi menjadi satu kesatuan yang lebih besar. Biasanya, amalgamasi dilakukan untuk meningkatkan kekuatan dan efisiensi organisasi, mencapai tujuan strategis, mengurangi biaya dan meningkatkan daya saing. Perkataan amalgamasi ini sering digunakan pada tahun 1967. Ia telah digunakan untuk menghuraikan percampuran kaum, di mana Mahkamah Agung Amerika Syarikat memutuskan bahawa undang-undang kaitan dengan amalgamasi adalah tidak berperlembagaan. Amalgamasi bermula dengan interaksi dan hubungan antara pelbagai kumpulan etnik dan budaya. Perdagangan dan pertukaran budaya telah mempengaruhi pertumbuhan budaya di Asia, Eropah dan Afrika. Konsep amalgamasi merupakan satu proses yang terjadi apabila budaya atau ras bercampur untuk membentuk jenis-jenis budaya dan ras yang baru. Cara utama dalam menentukan proses amalgamasi terjadi ialah perkahwinan campur antara etnik. Formula amalgamasi ialah A tambah B tambah C sama dengan D. Di sini, A dan B dan C mewakili kumpulan etnik berlainan dan B mewakili amalgamasi. Satu kumpulan baru terhasil daripada penyatuan A, B dan C. Sebagai contoh, kumpulan-kumpulan etnik yang sedia wujud mengamalkan perkahwinan campur lalu membentuk satu generasi baru atau budaya baru tanpa meneruti budaya asal mereka. Seterusnya, jenis-jenis amalgamasi terdapat banyak jenis amalgamasi, iaitu amalgamasi perkahwinan. Amalgamasi ini merujuk kepada perkahwinan antara orang dari kumpulan kaum yang berbeza. Kemudian, amalgamasi yang kedua ialah amalgamasi emas. Ini merujuk kepada satu kaedah tradisional digunakan untuk menapis batang emas melalui penggabungan emas telah diekstrak dari batuan menggunakan bahan merkuri yang berlebihan. Dan keakhirnya ialah amalgamasi perniagaan. Ini merujuk kepada dua perniagaan menjadi satu entiti baharu dengan menyepadukan aset dan liability masing-masing. Contoh amalgamasi ialah pernikahan etnis Jawa dengan etnis Sunda. Etnis Jawa dan etnis Sunda bukanlah dua etnis yang saling akur meskipun sama-sama tinggal di Pulau Jawa. Pernikahan antara etnis Jawa dan etnis Sunda juga memunculkan tradisi yang karakteristik budaya yang baru. Dengan adanya pernikahan antara dua etnis ini, bukan mustahil akan lahir generasi baru yang mewarisi paras, cantik dan putih dari etnis Sunda yang memiliki karakter yang ulet dan halus seperti etnis Jawa. Kemudiannya, pernikahan antara Negro dan kulit putih. Dengan adanya pernikahan antara Negro dan kulit putih, Amerika Syarikat perlahan-lahan mulai menjadi negara yang semakin toleran. Sebelumnya, agak sulit bagi masyarakat untuk menerima orang Negro. Dan sering kali orang Negro mendapat diskriminasi dari orang-orang di sekitarnya. Setelah terjadi amalgamasi dan banyak orang Negro dan kulit putih yang saling menikah, diskriminasi ini perlahan semakin memudar.
Selain berkurangnya diskriminasi sosial, amalgamasi di Amerika Syarikat juga membawa banyak perubahan di hidup masyarakatnya. Mulai dari peningkatan toleransi hingga gaya berbicara dan gaya pakaian yang lebih diterima oleh masyarakat. Amalgamasi RHB Bank dan OHK Holdings. Pada tahun 2012, RHB Bank, salah satu bank terbesar di Malaysia, melakukan amalgamasi dengan OHK Holdings, perusahaan asal Malaysia yang bergerak di bidang perbankan, sekuritas dan asuransi. Amalgamasi tersebut dilakukan untuk memperkuat posisi RHB di pasar kewangan Malaysia dan meningkatkan pangsa pasar di sektor perbankan dan sekuritas. Pernikahan berbeza agama. Adanya keragaman agama di satu tempat dapat memunculkan kemungkinan terjadinya pernikahan berbeza agama, meskipun jika dibandingkan dengan pernikahan lainnya. Setiap agama memiliki prosesi pernikahan yang berbeza pula. Saat pernikahan berbeza agama dilangsungkan, biasanya pihak mempelai akan menyepakati prosesi seperti apa yang akan mereka lakukan tanpa harus merugikan salah satu pihak. Amalgamasi antara orang Portugis dan orang Melayu. Amalgamasi ini dapat dilihat melalui proses penyatuan dan pencantuman budaya antara masyarakat Portugis dan Melayu dalam aspek budaya, pemakanan dan amalan adat resam Melayu yang sudah bercampur dan diadaptasi dalam kehidupan seharian mereka. Sebahagian generasi masyarakat Portugis sekarang tidak lagi mengamalkan adat dan budaya yang diwarisi oleh nenek moyang mereka. Proses perkahwinan campur telah mempengaruhi budaya, agama dan bahasa. Mereka lebih mengemari untuk mengamalkan adat dan budaya masyarakat Melayu seperti dari segi pemakanan. Mereka suka akan sambal belacan, cencaluk dan mereka lebih selesa untuk makan dengan cara menggunakan tangan. Kerajaan tidak pernah sama sekali menganaktirikan masyarakat ini. Bahkan mereka tersenarai dalam masyarakat Malaysia yang unik dan sekaligus mengangkat etnik Portugis ini di dalam konsep satu Malaysia. Kesan positif amalgamasi ialah kemunculan budaya baru. Perkahwinan membolehkan dua orang yang berbeza budaya meneruskan budaya mereka melalui keibubapaan, menghasilkan generasi dengan budaya yang berbeza. Keduanya ialah menjana generasi baru. Perkahwinan antara dua etnik mampu melahirkan generasi baru yang berbeza dengan ibu bapa mereka, baik dari segi budaya. Kesan negatif amalgamasi ialah kemunculan konflik. Konflik dalam peleburan seringkali disebabkan oleh dominasi yang berlebihan dari salah satu pemegang budaya, sehingga perlu untuk mempertahankan budaya yang dibawa sejak lahir. Keduanya ialah taburan penduduk tidak sekata. Pelaku amalgamasi dapat mendorong orang untuk melakukan perkahwin campuran dengan pasangnya yang sama etnisnya, sehingga meningkatkan risiko distribusi penduduk yang tidak merata. Kesimpulannya, amalgamasi adalah salah satu konsep penggabungan atau penyatuan dua atau lebih entitas atau organisasi menjadi satu kesatuan yang lebih besar.
Konsepnya merupakan satu proses yang terjadi apabila budaya atau ras bercampur untuk membentuk jenis-jenis budaya dan ras yang baru. Jenis-jenis amalgamasi terdapat amalgamasi perkawinan, amalgamasi emas dan amalgamasi perniagaan. Contoh amalgamasi adalah pernikahan etnis Jawa dan etnis Sunda, pernikahan antara Negro dan kulit putih, pernikahan beda agama, amalgamasi antara orang Portugis dan orang Melayu dan lain. Kesan positif amalgamasi terdapat kemunculan budaya baru dan menjana generasi baru. Kesan negatif amalgamasi terdapat kemunculan konflik dan taburan penduduk tidak sekata. Ini ialah rujukan dan video kami tamat di sini. Sekian, terima kasih.